sejahtera pemain ke-12. Hari ini kita sudah kembali ke studio seperti biasa. Cumanya ada jarak-jarak sikit. Saya Amin Fuad bersama dengan Jufri, bersama dengan Izzy dan bersama dengan Amir. Orang yang sama, walaupun dah lama tapi dia orang ni still ada. Maksudnya dia orang tak lari lah. Dia orang tak ada hilang-hilang ke mana-mana kan. Maknanya dia orang stay at home lah. So hari ni selepas berapa bulan 3 bulan 3 bulan. Lebih 3 bulan 18 Mac 18 Mac kita start PKP. Last kita shoot tak ingat bila lah. Sebelum PKP lah rasanya kot. Maybe awal bulan 3 macam tu. So boleh kata ada kekok tak ada kekok dah lama tak kena kutuk ke apa korang. Ada rindu-rindu sikit lah. Rindu lah. Biasa luahkan perasaan melalui perkataan. Sekarang kita boleh cakap direct. Biasa type lah. Biasa kita type lah. Kalau ada isu kita akan type. Tapi sekarang ni kita boleh bercakap secara berkata-kata. So hari ni kita nak bincangkan satu isu yang paling important, aku rasa paling penting sekali pasal bola sepak adalah bila bola sepak Malaysia ni ataupun Liga Malaysia akan restart bersambung ataupun boleh ke restart ataupun sebenarnya cancel ke macam mana kita tak tahu. Sebab dengar cerita Liga M3 dah cancel. Betul. Liga M3 dah cancel. Futsal dah cancel. Presiden Belia pun dah cancel. So sekarang ni Liga Malaysia dan juga Liga Super dan juga Liga Perdana lah. So kita nak bincangkan bila tarikh dia, SOP dia kalau nak sambung macam mana. Sebab kita tengok dekat luar negara ada yang dah sambung. Betul. Ada yang dah cancel, ada yang strict SOP sebagainya lah. Paling dekat dengan kita Liga Vietnam. Kita akan cerita pasal Liga Vietnam. Okay, aku nak cerita sikit pasal Liga mana yang dah cancel, yang high profile lah, yang berprofil tinggi ni. Ligue 1 France dah cancel. Dia orang declare Paris Saint-Germain champion. Yang relegate Toulouse, Amiens dengan Nimes relegated kat bawah. Rasanya dia orang ikut apa yang point yang ada time tu. Dia ikut itu saja. Mungkin mesti ada yang tak puas hati. Itu semua biasalah. Tak boleh puas hatikan hati kan semua orang. Kita pernah bincang pasal benda ni. Liga Holland, Eredivisie cancel. Tapi yang ni lain pula. Tak ada champion, tak ada relegation. Ajax yang kononnya time tu tengah leading by maybe 1 point tak ada champion. So ada juga ketidakpuashatian dengan tim-tim lain yang kata kita still boleh qualify untuk Eropah apa benda semualah. Lepas tu Scottish League cancel juga. Yang ni Celtic declare champion and then ada satu tim, tak ingat tim apa tapi pasukan yang relegated. Liga mana yang sambung yang korang tahu? Bundesliga. Bundesliga dah start. Bila dia start lah? Lebih kurang 2 minggu lepas. Dia yang paling terawal lah yang dan betul. Bundesliga dah sambung Mei 16. Betul. Dia dah jalan. Tapi liga yang first yang sambung adalah sebenarnya Korean League. K-League betul. K-League liga pertama yang sambung 8 Mei. Viewership rekod game apa yang first game tu 3.4 juta dalam Twitter dan YouTube, perlawanan pembukaan. Itu satu dunia tengok tu. Pasal dah tak ada bola kan. Orang Nigeria pun tengok Liga Korea. Betul kan. Ada sport. Kau tengok tak first game? Tak tengok. Kau tak tergolong dalam 3.4 juta. Aku tak tergolong. Kau tak minat ke sebab apa? Tak, aku terlepas nak untuk tengok game tu, first game tu sebenarnya. Terlepas. Bukan sebab kau tak minat sebab Liga Korea lagi apa? Tak. Soal minat tak minat, kalau itu je pilihan bola yang ada kita tengok. Cuma aku terlepas. Senang cerita sebenarnya Izzy tengah tengok drama Korea. Itu yang benarnya. Sebenarnya dia tengah tengok drama Korea. Drama Korea tu 6 juta. Dia salah seorang. Temankan bini aku. Bini pernah itu yang ganti bola. Ganti bola. So nak cerita sikit pasal K-League ni. Sebab dia orang satu liga yang start awal, dia berjaya jual dia punya liga ataupun TV right dia dekat 36 negara. Termasuk UK, England, United Kingdom, Jerman dengan Australia. So memang dah tak ada option kan? Tapi lepas Malaysia tak jual tu. Malaysia tak jual Pasal nak jual apa? Boxing. Malaysia pun nak jual apa? Kecuali kalau Malaysia start awal lah itu. Kan? Okay. Premier League dijangka start 17 Jun. First game ataupun second game perlawanan tumpuan Man City Arsenal. Ada 12 round lagi game league game. Betul. La Liga kemungkinan besar nak start 12 Jun juga, tapi depend dengan dia orang punya case COVID. Dia orang nak settle by Jun Julai. Kebanyakan liga ni nak settle by Jun Julai supaya Ogos tu dia orang nak concentrate Champions League, Europa League rasanya.
Boleh kau cerita sikit apa SOP kau rasa ya, siapa-siapa yang nak cerita SOP yang ada dekat liga-liga yang dah start ni, dah jalan ni? Ikut apa yang aku faham, basic dia yang pertama adalah cara celebrate yang berbeza lah katanya. Okay. Kemudian tiada penonton. Itu memang basic lah Betul, itu basic lah. Tapi aku nak petik sikit macam Vietnam ni dia bagi tahu penonton masuk. Tetapi dia ada limit lah. Mungkin kalau stadium tu boleh masuk 10,000 orang, mungkin dia letak 5,000 saja yang boleh masuk ke. Okay, aku nak tambah sikit Vietnam tu. Walaupun kau cakap benda tu, tetapi first game hari tu 30,000 orang. Betul. Penuh. Walaupun dia orang cakap ataupun tak tahulah dia orang berubah arah ke apa ke. So dia orang kata adalah terlanggar bahu apa benda sebab dia orang kata kes dah kematian dah tak ada. Kes jangkitan dia pun rendah. Vietnam zero. Dia tak pernah ada kematian. Tak ada kematian zero. Kes jangkitan dia 300 lebih. Dia statement tu. Tak ada. Penonton dia pun cakap sebab tu. Lepas tu reaction ni. Dia cakap tak ada mati. Tak ada orang mati. Tak mati, kita pakai itu kucing. Kita pakai itu kucing. Tak mati. Tapi dia orang kata ada salah satu penonton tu belagak. Dia cakap kita datang sini sebab kita tahu kita tak takut dengan virus ni. Mungkin dia orang makan bani. Mungkin Yalah, tapi mungkin macam aku cakap kenapa Vietnam dia allow dia punya penonton. Dia berani lah. Sebab based on statistik yang kita baca, dia punya kes positif pun ratus je. Betul. Kan? Emang negara Asia dia ratus-ratus je dan dia tak ada kematian langsung. Fans yang datang kena check temperature, basuh tangan, hand sanitizer dengan patutnya pakai mask lah, tapi kebanyakan tak pakai mask. betul. Lepas tu dia cakap training tim-tim dekat Vietnam ni tertutup. Kecuali kalau kau ada family, anak, girlfriend pun tak dibenarkan keluar. So ada family anak je kau boleh keluar pergi tengok, itu pun dia orang kata very strict. Kalau tak kau kena duduk dalam training center lah. Ini Vietnam lah. Okay, aku cerita sikit pasal Bundesliga ni. Bundesliga punya SOP ni paling detail sikit lah aku cerita. Bundesliga ni 2 kali seminggu test. Dalam stadium 322 orang sahaja yang dibenarkan, termasuk semua orang, player, coaches, pemain, jurulatih, juru gambar, media semualah, match official apa semua. Bola semua disanitize, basuh, tak ada salam, tak ada tangkap gambar, tak boleh ludah. Subs pun kalau dekat substitute bench pun selang-selang. Dia orang selang-selang. Fans kumpul luar stadium tak boleh. Dia cakap kalau fans kumpul luar stadium, fans katakan Dortmund main home kan, ada fans Dortmund, katakan dia orang lawan Leverkusen. Kalau ada fans Dortmund kat luar tu, automatic Dortmund akan kalah. Dia akan bagi 3 mata kat Leverkusen contohlah Premier League pula aku cerita, yang ni sikit lah, 5 sub macam biasa FIFA dah cakap boleh 5 sub kan. Ada yang kena main neutral ground. Contoh perlawanan-perlawanan tumpuan sebab dia nak elakkan Perjalanan jarak jauh ataupun perjalanan jarak jauh satu, nombor 2 dia tak nak orang kumpul. Contoh kalau Man City lawan Arsenal, macam hari tu apa jadi dekat JDT yang kau marah. Ingat tak? Yang luar stadium yang diorang chant semua tu. Kau lah kau. Boleh ingatan Betul. Aku ada cakap benda tu lah tentang bagaimana benda tu tak patut berlaku lah kan, tapi dia orang kumpul kat luar. Game of filter. Yes. Okay. Untuk Izzy, Juf ataupun Amir, apa SOP yang paling sesuai kita nak start training? Tadi kita dah ada announcement sikit, yang contoh macam kalau kau jurulatih Selangor ke Juf, apa SOP yang sesuai untuk training yang kau rasa selamat, safe lah? Pendapat aku dalam apa yang macam aku study juga dan apa daripada explanation kau, aku rasa soalan aku ni bukan jawapan aku bukan lebih kepada apa bila kita boleh start dan apa yang perlu ada. Dan aku rasa yang important thing actually capacity pasukan. Aku to be frank aku direct aku rasa aku doubt capability kita untuk start even training. Sebab apa? Sebab daripada based on bacaan aku sendiri, aku tengok dekat Liga Jerman pun basically semua benda kau kena bahagi kepada 2. So bila aku study balik kepada pasukan-pasukan negeri ni, mampukah mereka membuat benda ni? Itu soalan aku balik kat dia orang. Contohnya actually training kau punya dressing room, kau dah kena ada, technically kau kena ada 2 dah. Training terbahagi 2 lah. Dressing room terbahagi kepada 2, bilik fizio kena bahagi kepada 2, tempat persalinan tukar baju mandi semua kau kena ada 2. So bas untuk perlawanan pun kau kena ada 2. And even aku tahu soalan kau tadi ke pasal training, tapi tu aku cakap adakah aku tak tahu facility selain pada to be frank selain pada JDT yang tip top, second by Selangor, adakah pasukan negeri lain mampu? Untuk aku itu SOP yang betul. Sebab kalau kau ada sekarang pun kau tak ada tempat persalinan yang betul, dah sempit, macam mana kau nak buat penjarakan sosial tu? Basically apa yang kau ada sekarang kau kena ada 2 dah.
adakah mampu pasukan-pasukan dekat Malaysia ni nak buat benda tu dulu lah untuk aku? Okey, tadi Menteri KBS ada cakap, dia kata yang dibenarkan adalah 3 ke 5 meter untuk dinamik aktiviti dinamik macam bola sepak. Maksudnya 3 meter ke 5 meter. Macam Juh cakap tadi pasal, aku nak tambah sikit pasal Bundesliga ni. Sebab tu dia orang kata Bundesliga punya SOP ni, FM pernah kata, Stuart pernah kata, dia kata antara yang termahal nak ikut. Betul. Dia orang kata yang paling dekat dia boleh ikut adalah Korea. Itu pun kita tak dapat secara detail lah Korea ke. Tapi Zee, kalau kau nak katakanlah boleh terbahagi daripada 2 pula buat sebagai 2 grup apa benda, apa jenis training yang boleh dibuat? Type of training di padang tu obviously bukanlah yang ada contact. Okay, maksudnya tak adalah macam kena bahu jauh lah. Apa ni, jump bawa bola lari, aku datang lari tackle dia tergolek jatuh. Dia tak boleh, benda tu tak boleh berlaku. So di training pun kena ada gap. And then kau mungkin, aku rasa istilah training ni dia banyak. Bukannya sekadar kau nak kena bermain bola. Mungkin kau boleh bermain bola tu seorang dan kau boleh lari cone by cone. And then kau boleh buat fitness training sendiri lah, bumping ke apa. Shooting boleh shooting. Boleh lah, tak ada masalah, shoot me no problem lah, shooting kan. Kalau tak bola sebiji dan kau sepak bola tu sana, bola dia ambil. Spray dulu. Itu obviously lah kan, itu memang SOP dia. Tapi bagi aku, training tu sepatutnya biarlah training yang betul-betul untuk mencari fitness semata-mata, bukanlah yang ada terma bermain bola. Maksudnya, so macam kita tahu Menteri pun dah kata pertandingan tak dibenarkan. Ada jenis yang ada kontak ni tak boleh kan. Maksudnya kalau kita boleh buat training yang tak ada kontak, which is itulah dia. Yang lari-lari biasa-biasa kan. Mungkin boleh lari cone by cone macam aku cakap tadi. Itu je lah kot yang kita boleh apply buat masa ni. Tapi sekurang-kurangnya bila kau boleh buat at least nak cari fitness. Sekarang ni kau dah berapa bulan kau rehat? Main bola dah berapa lama rehat kan? Dengan makan rendang baru-baru ni, lembang lagi apa semua kan? Kita tak nak benda-benda semua. Kita tak nak. Kita ada perlawanan penting untuk negara ni. Betul. Okay man, ada orang kata bila aku pergi, contoh macam kalau aku tengok kat shopping mall apa semua, ramai ni orang kat shopping mall. Shopping mall tak ada pun social distancing. Apa kecoh training tak boleh? Kalau shopping mall orang boleh buat, kenapa training tak boleh? Itulah. Itu yang aku nak question juga benda tu sebenarnya. Dia macam adakah sebab shopping mall tu melibatkan ekonomi? Itulah, dia sebenarnya nampak macam double standard kan. Mungkinlah bola sepak kat Malaysia ni tak mendatangkan hasil. Betul. Kan? Tidak menyumbang kepada GDP negara. Tidak menyumbang kepada GDP negara lah. Atau ayat tu kemas tu ayat. Kemas kan? Kemas ayat tu. Tapi itulah, pada aku rasa macam ada double standard jugalah kan. Macam kau cakap tadi, tak menyumbang kepada ekonomi. Sebab training, benda pertama yang kita nak ialah sekarang pemain-pemain kita turun training. Intensity training tu walaupun secara fitness sendiri, betul, aku rasa tu tak melibatkan. Sebab benda ni pun kau tengok dekat Bundesliga, dekat mana-mana liga pun, La Liga, diorang dah start training boleh sebab no contact lah. Betul. Kan macam tu je kan, no salam kan. Jadi aku rasa benda tu dah boleh. Jadi kementerian kena perhalusi dan kena melihat sebenarnya apa yang kita nak capai ni. Kita kita ada perlawanan besar. Tu satu. Aku apa-apa pasal Malaysia tu nombor satu. Betul. Jadi benda tu sebenarnya itu menyumbang. Kalau diorang tak lihat benda ni selari, jadi pada aku macam buang masa lah. Sebab kita di kedudukan yang baik. Jadi kita ada tinggal left 3 game saja lagi. Kita di kedudukan yang baik. Fitness, intensity pemain kena dijaga. Dah lah game kau tak benarkan. Betul. Jadi kerajaan kena tengok benda ni secara meluas lah benda ni. At least kau tak boleh bagi pertandingan, kau bagi dekat training dulu, start training. Sebab training pun korang nak dapatkan balik fitness, build up dia balik pun it takes about sama month. je kalau kau nak paksa dia orang main tu pun dia orang pun nak kena cari fitness juga. Dia orang tak boleh main kalau tak ada fitness kan. Jadi benda ni tu aku cakap, macam Amin cakap tadi betul. Sebab aku rasa sebab benda tu tak menyumbang kepada ekonomi. Tak ada orang yang bising. Tapi sekarang dah halal lah. Alhamdulillah lah. Hari ni punya pengumuman kan. Sebab Selangor pernah apply sebelum ni kena reject. Betul. Tak salah Selangor pernah apply kena reject, walaupun Selangor dah cakap, dia kata dia akan buat training tanpa sentuhan. Betul. Macam apa yang kita bincangkan tadi. Cadangan tarikh oleh MFL adalah awal September untuk start kita punya liga. Maksudnya orang start, klub-klub semua start training bulan Ogos rasanya. Piala Malaysia akan start pertengahan Oktober. Format Piala Malaysia pula tak ada kumpulan, hanya kalah mati. 16 tim. Top 11 campur 5 tim daripada Premier League. Adakah sebenarnya kau rasa tergesa-gesa kita nak start liga ni, ataupun sebenarnya kau rasa macam memang kita kena kick off juga liga ni sebenarnya? Okay, pada pendapat aku nak sambung balik pada ayat Amir lah. And the ugly truth untuk kita semua, hakikat sebenarnya yang kita rakyat Malaysia, peminat bola sepak tempatan yang kena terima. Kenapa negara luar boleh start? Sebab itu adalah salah satu bencana ekonomi.
Dia orang dah bola sepak ni, sukan bola sepak ni adalah satu bisnes untuk dia orang. Malaysia tak berjana ekonomi Belum sampai tahap tu. Kenapa macam aku boleh cakap, gila kita boleh tengok sendiri daripada announcement yang dibuat oleh ministers kan, daripada menteri-menteri, dia tak meletakkan banyak benda yang itulah aku cakap, benda tu dia tak terlalu menjadikan sukan bola sepak ni nak, faham tak? Kalau macam Premier League kita nampak, Bundesliga, benda tu dia macam okey, kat dalam ministry sendiri pun benda tu penting, salah satu decision yang penting untuk ekonomi lah. So macam aku rasa kita kena terima hakikat yang bola sepak kita ni belum sampai tahap macam tu. Belum sampai tahap di mana sukan bola sepak ni menjana ataupun memberi impact kepada ekonomi. Sebab tu kalau kau tanya aku, kerajaan sendiri tak tergesa-gesa. Yes, aku faham benda ni ada melibatkan sesetengah sukan kita ni melibatkan donasi. Tapi itulah hakikat sebenarnya, kita tak cukup besar sebenarnya. Impak dia kurang dari segi. Tapi bagi aku keputusan untuk buat pada awal September dia nak lepaskan Raya Haji dulu tu. Mungkin lah. Kita tak bercakap pasal training Malaysia lagi kita tak tahu jadi pada aku sebenarnya benda tu agak lambat sebenarnya. Pada aku agak lambat sebab sekarang pun dah bulan 6, kita nak menghala bulan 7. Jadi agak lambat, kita ada 2 bulan lagi. Jadi pada aku ada 60 hari, jadi kita dah bazirkan masa terlalu banyak. Fitness player, masa untuk diorang dapat balik diorang punya benchmark diorang. Jadi pada aku benda tu agak terlewat-lewat. Bukan lewat terlewat-lewat. Pada aku macam-macam cara sebenarnya boleh dimulakan untuk menjana ekonomi. Kalau kita bercakap pasal ekonomi tadi lah, ekonomi pasukan tu dalam keadaan COVID sekarang, aku rasa contoh macam Borussia Mönchengladbach diorang jual cardboard player, penyokong. Jadi setiap seorang beli, jadi diorang akan letak jadi macam is a way untuk kau generate. Tapi tu cakap tu tim luar. Itulah. Jadi kita terpaksa test. Macam aku cakap juga dulu, kita ada, katalah kita solid, kita ada 5,000 penyokong, itu target market kita. Jadi kita tengok, kalau kita dapat 3,000, at least you can gain something. You kena ada proposal ni untuk diajukan pada MFL. Kena ada idea. And MFL pun pada aku bukan dia sekadar pengelola liga, penganjur liga, dia kena buat marketing. Daripada dulu apa yang dia buat? Billboard pun tak ada, bila liga start pun tak ada, kita yang tahu bola ni je yang suka. Betul. Yang lain haprak, tak ada apa. Dalam circle bola sepak je akan itu je yang tahu tak. Okey, dah mula. Tengok kat TV lah, dah mula lah. Lain sebelum tu semua tak tahu. Kita je yang tahu. Betul. Okey, apa kita dah tengok SOP luar negara apa semua macam Juk untuk Juk atau Easy. Apa SOP yang sesuai kalau kita nak start liga ni? Kau rasa apa? Give me at least 5 lah, benda yang paling penting. 5 ke 10 ke 5 ke 10. Okay, SOP, kalau bercerita pasal SOP aku rasa yang paling penting nombor 1, bila Amir sentuh pasal MFL tadi, MFL sendiri paling penting untuk aku adalah jadual perlawanan. Di mana kenapa jadual perlawanan, macam aku cakap, aku bercerita pasal kalau kita betul nak bercerita pasal SOP lah. Sebab tu aku pada awal tadi aku dah cakap pasal kemampuan, bukan aku doubt, tapi itulah aku cakap, kalau kita betul nak ikut SOP, aku dah. Aku pun tak tahu macam nak letak ayat aku. Tapi kalau betul, sebab soalan dia SOP. Kalau betul kita nak SOP, macam aku cakap, number 1 SOP adalah jadual perlawanan. Kenapa jadual perlawanan? Dia akan tak salah aku macam kat Jepun dia study balik satu kira MFL, badan Jepun yang dia ada macam MFL. Dia study jadual perlawanan balik, dia rombak balik. Sebab apa? Dia nak tengok jarak perjalanan. Kenapa ada jarak perjalanan tu dia study? Sebab macam aku cakap tadi, kebalik kepada bas pun nak kena ada 2 untuk satu tim. Okey, satu pasukan negeri, kira pasukan untuk pertandingan dalam bola sepak ni, aku rasa kena ada full team, full squad 25 ke 30. Kan? Aku katakanlah 25. Untuk game day akan ada 25 pemain. 25 pemain kau dah tak boleh sumbat dalam satu bas je. Yalah. Ya. Jarak-jarak seperti itulah. So jarak-jarak dah confirm kena ada 2 bas. So aku soalan aku balik, adakah persatuan-persatuan bola sepak ni ada boleh standby kemampuan ke? Itu kalau main dekat Selangor lawan KL. Kalau Sabah lawan KL macam mana? Nak kena naik 2 flight ke? Satu flight pun, faham tak? Itu bagi aku jadual perlawanan tu dululah dari segi SOP. Kena tentukan penjarakan apa ni, sebab itu yang di-study oleh Jepun lah yang aku tengok. So itu SOP yang pertama. Dan seterusnya macam aku cakap, basically benda-benda lain lah yang masuk, bilik persalinan, pasal baju, pasal fizio kalau injury kat mana, pasal gymnasium, semua benda ni semua. So itu kalau katanya aku SOP lah. Dan okey, bila menjawab soalan kau mengenai bila dah ada SOP yang betul, semua persatuan negeri boleh ikut,
bagi aku pula dari segi penguatkuasaan pula. Macam mana kita, macam Amir cakap lah, MFL sendiri sepatutnya dah, aku rasa aku percaya bila aku tengok baca-baca berita, ada yang aku tengok macam Datuk Hamidin sendiri jumpa dengan KBS semua, mungkin dah ada. Baru jumpa. Baru jumpa. Okey, baru jumpa. Tapi aku rasa bukan 4 kali dah jumpa. Mana? Bukan 4 kali dah jumpa aku baca, tak? Tak ada. 4 kali. Takkan 4 kali. Takkan 4 kali tak ada kata sepakat, sikit-sikit ke. Tak tahulah, tapi dah jumpa. So mungkin dari segi SOP tu dah ada, tapi aku nak tekankan kat sini, SOP saja tak mencukupi. Bagi aku kena ada dari penguatkuasaan juga. Apa guna macam kita dah cakap ni ada ni, tapi penguatkuasaan tu tak ada. So kat Malaysia ni masalah, kalau kau tanya aku, penguatkuasaan lah. Kan kalau dah buat tak tapi ada, kita tak ada denda apa tak ada semua denda. Sebab aku bagi contoh, yang dah terjadi juga, aku tengok dekat Liga Jerman di mana Jadon Sancho kena saman. Tahu kan? Dia kena saman sebab penjarakan sosial dia tak ada dengan teammate dia. Sebenarnya simple je, gunting rambut. So dia kena saman tak tahu berapa daripada kira macam Jerman, Persatuan Bersepak Jerman tu. So aku kira benda-benda macam ni kita kena ada penguatkuasaan tu. SOP sendiri tak cukup lah. So mungkin aku merangkumi semua, mungkin sebab tu MKN tak convince lagi benda ni dengan MFL ni. Kan mungkin lah. Kan dia orang cerita-cerita macam apa all this thing lah. Mungkin sebab tu yang membuatkan benda ni lambat lah. Tapi tu lah, kalau nak saman pun ada yang tak kena bayar gaji pula. Macam mana nak bayar? Tak boleh Kan? Ada nak tambah je. Aku pasal jadual perlawanan tu nak tambah sikit, memang kalau ikutkan cadangan MFL, sekiranya liga kita dapat diteruskan, tak kisahlah bulan September ke Oktober ke, dia akan dipendekkan liga tersebut. So jadual perlawanan, instead of kita ada 22 perlawanan, sekarang kita dah main LS1 sampai LS4. Maksudnya kita baru 4 game kita main. So kalau main separuh, kita akan main sampai LS15 saja. LS11 saja. Sebab kita ada 22 kan. So kita main separuh 11 je lah. So kalau ikutkan 5 sampai 11 lagi, lebih kurang dalam 7 game saja. So ada rombakan dari segi jadual perlawanan. Yang pertama, macam Jufri cakap, kita akan pendekkan liga daripada 22, kita akan jadikan 11 game. Right. Kemudian nombor 2, SOP juga. Okey, kalau kau nak cakap pasal SOP, macam negara-negara lain yang dah buat liga dan ada SOP, kita boleh tiru je, copy paste je. Mana yang rasa bersesuaian, efisien dengan negara kita copy paste. Macam aku ada sebut tadi awal-awal tadi, aku cakap cara celebrate gol yang berbeza. Kemudian mungkin tidak boleh berkongsi air minuman. Betul. Perhaps kan. And then dari segi naik bas kena asing kan, kita sendiri lah. Tak salah aku, pemain pun kalau kat Bundesliga baju basuh sendiri. Okey, mungkin kita boleh apply benda tu. Aku rasa tak ada masalah. Badul Batia nak basuh baju sendiri. Contoh Kalau ada orang basuh ke balik suruh bini. Ikutlah kalau ada bini satu ni. Kalau bini malam, washing machine tak tangan ada belakang. Tangan. Aku rasa kalau basuh baju pakai tangan ni yang terror keeper lah. Asal dia banyak macam Apek, Farizal Malia, dia pandai lah pasal dia. Farizal Malia kena lebih sikit lah. Apa ni, okey lah, kita bercakap pasal benda-benda kecil macam training kat pasar, pakai mask apa benda, and then dari segi berapa orang nak kena ada dalam stadium, ludah, salam apa semua, aku rasa basic lah. Aku rasa untuk pertama ni yang tak ada penonton ni, aku rasa okey lah kot. Aku rasa tak ada beza pun, kita semua tak ada penonton juga. Betul. Lagi satu kita ni dah subscribe yang tu Unify Play Game tu. Aduh, kan bayar tiap bulan ni. Kira macam mana tu? Dia kira macam mana? Kira juga bayar. Aku tengok bil ada. Dia tak potong pun. Dia tak ada murah, tak ada murah. Murah tak ada. Dah start nanti liga dia potong. Kalau macam tu tak apalah, at least bagi balik, give back orang tu kan. Ni banyak tak ada ni. Biar tepi sikit. Ni, sekarang ni stadium elok. Buat masa ni biar kita kosongkan dulu kan. Biar pemain saja yang berada pada. Boleh letak ni patung-patung lah. Okey, inisiatif macam kau cakap tadi tu, itu inisiatif tak apa, tak ada masalah. Patung-patung nak letak. In fact sekarang pun diorang aku tak pasti. Aku masa aku tengok first game Bundesliga Dortmund lawan dengan Bayern, pasal tu sound. penyokong dia pakai sound. So okey je kan. Untuk atmosphere lah. Okey je, tak kisahlah. Maksudnya kalau itu kau mampu atau capable untuk tiru, why not? Tapi Stadium Shah Alam punya sound system tu okey lah. Aku rasa itu kita ambil sewa syarikat punya speaker lah. Tak, itu aku rasa boleh dubbing kot. Bekerja sama dengan Scope Production. Ikut betul pula. Yang penting mampu, ada duit,
go ahead proceed. Selagi tak melanggar SOP, go ahead aku kata. Channel Shah Alam tak boleh buat yang speaker tu, tak boleh, dia kena dubbing. Dubbing Amin tahu lah, scope production bagus. Scope production bagus Kalau kalau kes naik balik lepas ni, wajar Liga Malaysia berhenti balik dan cancel dan declare tak ada champion apa semua. Kalau itu jadinya, aku rasa itu yang terbaik lah. Kita kena berlapang dada lah terima. Kita berlapang dada lah terima. Tapi pada aku bila kau cakap macam tu, bermakna dia memberikan efek direct kepada pasukan negara. Aku selalu risau sebab pasukan negara ni dah dekat 10 tahun dah kita tak berada di kedudukan yang baik di sini. Walaupun kita nak main ke second round saja, tapi pada aku selisih malaikat 44 dah benda tu Kita harap benda tak jadilah. Itu memang jauh daripada sudah kita tak tahu kalau ada second wave ke apa kan. Betul. Kes naik balik kan. That's the best way lah. Sebenarnya apa-apa kemungkinan pun akan berlaku. Tapi whatever it is, kita kena prepare, buat SOP yang betul, and then semua team kena follow SOP. Prevention tu lah. Yes, kita prepare lah. Prepare second wave saja kita prepare. Macam tadi half game kau cakap berapa game tadi? Sekarang kita dah main LS1 sampai LS4, so kita akan continue LS5 sampai LS11. So ada baki 7. Tapi kalau dah jadi macam ni, aku rasa boleh buat lagi satu. Daripada 11 game tu, satu game main 20 minit. Macam futsal. Baik buat 3 half ni. 3 half sama juga. Main 20 minit. Boleh macam tu. Kalau nak sangat jadi champion Super League, teruskanlah. Kan. Okay, ada apa lagi kau nak tambah sebelum kita surai lah? Aku cuma nak seronok lah masuk set ni. Tapi hari ni ada benda lah seronok. Satu, kita dapat bersama balik hari ni. Yang kedua, announcement yang bagus daripada Menteri KBS mengatakan latihan bola sepak boleh dimulakan. Okay, so itu salah satu pemula yang bagus lah. Tapi aku dengar kau seronok snooker dah start balik. Biasalah, kadang-kadang kita ada lelaki, kadang-kadang kita tak ada lelaki ball. Dia nak tambah apa? Aku rasa dari kita peminat bola sepak, macam Izzy cakap, dah happy lah untuk para pemain dengan para pasukan yang kira dah start boleh training. Tapi macam aku cakap lah, SOP ni by MKN dan kelonggaran dan kebenaran tu dibagi oleh MKN. So aku harap semua pasukan mematuhi lah macam aku cakap SOP ni. Nampak mudah macam aku cakap, aku faham benda ni tak senang bercakap, tapi macam kau juga cakap tadi, kita tak nak benda-benda ni bola sepak kesihatan lebih daripada bola sepak ni semua. Betul. Kita tak nak ada second wave ni semua. Aku harap setiap pasukan tu betul-betul amati SOP ni dan tak salah guna dan apa benda ni semualah. Kan? Macam aku cakap lah, aku rasa main thing adalah features tu sendiri. Jadual tu sendiri perlu kita tengok balik macam mana nak buat. Sebab aku tadi terfikir juga, kita sampai Ogos kan. Okey, sampai Ogos kita punya PKP kan, pemilihan ni. Jadi ada juga aku terfikir pasal macam Asia Piala Asia, ACL ni semua, sebab kita border tak buka lagi kan. Aku pun tak tahu macam mana Champions League semua start. So benda-benda macam ni yang aku rasa susah lah. Mungkin kena rasa piala untuk qualifying pasukan Malaysia pun kita kena travel back dengan ni kan. Betul. So mungkin kena ada pembincangan lah dengan MKN dan benda yang betul lah. Aku rasa barulah MKN tu dia tengok sejuk lah sikit kan. Dah ada benda yang patut kena buat, rangka ni apa ni semualah. Ya kan? Ada kata-kata akhir daripada kau. Tadi nampak ada marah-marah sikit lah. Dia bawa watak antagonis hari ni. Dia bukanlah marah apa kan. Kita kadang-kadang kita geram lah. Benda tu patut boleh diselesaikan dengan serga, ataupun kita nampak sistematik. Kita pengurusan ni kita nampak memang tak berapa sistematik. Actually aku rasa banyak orang kata pemain industri bola sepak, tak kisahlah yang duduk di dalam liga ke ataupun di luar liga ke, diorang ni yang diorang push sebenarnya kebanyakan ni training je sebenarnya. Betul. Yang diorang push training. And also ini bila training ni dia beri kebaikan kepada akademi swasta juga. Betul. Sebab diorang suffer. Diorang ada akademi swasta, budak-budak ni boleh train berasal. Betul. Aku ada tengok Twitter Syazwan Wong kan, Coach Syazwan kan. Tengok diorang buat training gap ada 1 meter. Sebenarnya yang diorang duk push kerajaannya sebenarnya training saja. Dan also pengusaha padang. Betul, kesian diorang kan. Periuk nasi diorang apa semua tak ada income. Aku tengok berapa banyak yang bungkus apa semua kan. Sebab benda ni tak ada orang suarakan secara berkelompok. Itu je. Sebab ni isu-isu. Aku rasa dalam tempoh PKP ke PKPB yang paling selamat sekali adalah fast food lah.
Fast food lah. Fast food je lah. Online semua. Betul. Yang industri Sukan lain juga tu. Yelah, sukan jugalah. Sukan lah. Sukan makan ke bukan siap. So Aduh. demikian saja Yes. cerita kita pada hari ini. Tak boleh nak cerita elaborate banyak-banyak. Betul. Kita harap benda ni dapat diselesaikan segera dan liga kita boleh berguna dan harap-harap juga kes tak naik jugalah. Betul. Because kalau liga mula kes naik pun susah juga kan. Betul. Takut nanti bila dah nak start lepas tu kes naik pula, tu masalah pula kan. So kita doakan yang the best untuk MFL, untuk semua warga bola sepak supaya kita EPL pun dah nak start, liga-liga lain pun nak start, insya-Allah. Stay strong guys, stay strong. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menyokong kami dan akhir kata jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh ya. Ini kita lama kita tak cerita pasal Tiki Taka kan. Tiki Taka kita punya partner juga and then you all boleh tengok kita orang punya Facebook and also Twitter kalau nak berkomunikasi dengan Izran. Ada sedikit lah perkongsian tentang bola sepak kan. Sikit-sikit lah kan. Gosip-gosip sikit. Selalu yang marah-marah kat Twitter ni lah. Ini muka dia. Kita lah orang yang bagi info selalunya. Tapi emosi sikit lah. Saja je tweet. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Pemain ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12. Search. Kalau nak buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Kalau nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. Kenapa klik situ Matt? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.